tutorial kita hari ini, part 2 molecular shape, iaitu part yang kedua, iaitu saya dah terangkan sedikit berkenaan dengan VSEPR. Dengan panjang lebar itu saya terangkan dah semalam lah pun. Okey, di mana VSEPR kalau ingatkan balik, dia berkenaan dengan nama pun valence shell electron pair repulsion. Daripada tu kita boleh direct translate, dia berkenaan dengan valence electron punya repulsion. So dia berkaitan dengan valence elektron sahaja yang around central atom, di mana dia repel elektron dengan elektron kan, dia akan repel, dia adanya repulsion kat situ. So repel another one another, dan dia akan cuba susun sejauh yang boleh supaya dapat mengurangkan repulsion tadi lah. So sebenarnya saya dah terangkan ada 3 jenis repulsion, ada bonding dengan bonding, lone pair dengan lone pair dengan bonding pair. Ini terjadi bila kita tengok pada punya lukisan Lewis structure lah. Sampai saya kata semalam juga pentingnya lukisan Lewis structure supaya kita tahu dia ada tak lone pair, dia ada tak berapa bonding pair, berapa lone pair yang untuk punya molekul tu ada. So kalau contoh CH4 ni dia ada 4 bonding pair. So maksudnya repulsion yang ada hanya ada satu je lah, which is dia ada bonding pair dengan bonding pair. So dia ada satu je lah repulsion. Kalau bila dah ada lone pair kat situ, kita panggil dia, saya panggil kepala sotong sebab bila ada lone pair dia ada repulsion. So kita buat kepala ni nak menunjukkan repulsion lah. Yang tu repulsion untuk lone pair lah sebenarnya. Buat juga kepala sotong ni nanti kalau awak tengok untuk slide tu seterusnya ada bentuk yang kepala sotong ni sebab kita nak menunjukkan repulsion untuk lone pair. Tapi Lewis structure tak ada Lewis structure tak ada, dia hanya ada pada kita panggil molecular geometry, shape dia yang betul. So VSEPR ni apa sebenarnya, untuk apa? Kita nak tahu kan, kita nak dapatkan dia punya shape dia yang sebenar dalam keadaan 3D arrangement. VSEPR ni dia membuatkan ataupun menghasilkan ataupun yang menyebabkan awak punya compound tu ada bentuk dia yang tersendiri, iaitu kita panggil sebagai molecular geometry. Itu maksudnya. So itu yang penting VSEPR teori ni. Okay, so tadi bila dia dah ada lone pair, so untuk repulsion ni adalah dia ada sampai 2 repulsion lah. Awak ada lone pair dengan bonding pair punya repulsion dengan bonding pair punya repulsion. So kalau tunjuk daripada compound ni, lone pair dengan bonding dengan bonding. Okay, kalau ada sehingga 2 ataupun lebih daripada 1 lone pair, so awak punya repulsion tu hingga sampai 3 lah repulsion akan wujud pada awak punya compound tu. Dia ada lone pair dengan lone pair, ada lone pair dengan bonding, lepas tu ada juga tolakan bonding dengan bonding. Sampai 3 lah repulsion kat situ. Tapi dia punya kekuatan repulsion mengikut yang atas lah, di mana lone pair dengan lone pair punya tolakan lagi kuat. Lone pair dengan lone pair punya kekuatan lagi kuat daripada lone pair dengan bonding dengan bonding. Sebab tu kalau perasan dia punya height tu sebenarnya saya dah beritahu dah pun, bond angle dia makin berkurang. Sebab tolakan daripada lone pair dengan lone pair ni menyebabkan awak punya H dengan H ni makin dekat. Terpaksa makin dekat lah sebab kekuatan dia lagi kuat daripada bonding dengan bonding ni. Okay, so itu yang menyebabkan awak punya molecular geometry. Okay, ni nak terangkan kelas. Okay, kalau ingat balik masa kita nak lukis structure hari tu, sebelum saya kenalkan cara nak lukis structure, saya dikenalkan dia punya label dia punya simbol. Kalau ingat balik, A ni adalah central atom. Kalau ingat balik, X ni pula untuk terminal atom. Kalau ingat balik dia punya simbol. So bila awak buat Lewis structure, sebab tu kita kena tentukan dulu berapa dia punya bonding pair, berapa dia punya
elektron pair. Sebab bonding pair dia mengikut awak punya atom, terminal atom. Kalau lone pair dia akan ikutlah berapa ada lone pair. So dalam kes ni bila dia punya kelas ataupun dia punya simbol ni keluar sebagai AX2, bermaksud awak punya central atom dia ada 2 bonding pair. Boleh faham tak tu? Maksudnya sebabkan AX2 2 ni bermaksud dia ada 2 bonding pair. So susunan elektron untuk 2 bonding pair of elektron ni, dia tadilah ikut base PR, dia akan cuba susun mengikut sejauh yang boleh antara satu sama lain supaya boleh kurangkan maksimum dan supaya boleh kurangkan repulsion. So sekiranya dan untuk bonding pair, untuk yang 2 bonding pair ni dia akan susun dengan secara linear, kita panggil linear. So nama dia linear sebenarnya kat luar ni. So electron pair arrangement akan susun secara linear. Itu kita panggil. So menyebabkan dia membentuk shape awak molekular geometri, nama dia pun linear jugalah. Sebab ingat ni tegaknya dia tegak satu macam sebatang, linear saja. Maksud ni nama dia lah, dia punya molekular geometri. Dia akan susun secara linear. So dia akan memberi shape, nama dia sebagai linear punya shape. Okay, so example BeCl tu yang awak buat hari tu, structure tu ada BeCl tu. So BeCl tu dia punya shape dia akan membentuk linear disebabkan awak punya elektron pair susun secara linear jugalah. Kalau tak faham bagi tahu saya boleh ulang lagi sekali. Okay, kalau ni pula contoh untuk Xe3 ni. Okay, ini pula contoh sekiranya bonding pair awak ada 3. Okay, so sekiranya awak punya bonding pair ada 3, elektron pair ataupun bonding pair elektron ni akan cuba susun dengan susunan trigonal planar. Bila sebabkan dalam kes ni untuk X3 ni dia tak ada lone pair. So bila dia akan susun mengikut trigonal planar dan dia akan memberi juga bentuk nama dia sebagai trigonal planar. Okay, tapi beza sekiranya salah satu X ni dia menjadi lone pair. So dalam kes ni masih lagi ada total 6 elektron. Gimana 6 elektronnya yang tadi ni? 2, 4, 6. Masih lagi ada 3 elektron pair total dia. Tapi cumanya awak punya untuk yang kes ni dia dah jadi 2 bonding pair, 1 lone pair. Sebab tu dia punya kelas dia akan jadi AX2E, menjadi 1 bonding pair, 2 bonding pair, 1 lone pair. Okey, susunan untuk 3 elektron pair masih lagi susun mengikut trigonal planar. Dia susun masih sama je dengan yang sebelumnya, sama je. Tapi nama dia ataupun molekular geometri yang memberi namanya adalah yang memberi nama yang ni molekular geometri dia ikut bonding elektron saja, dia ikut bonding pair, iaitu dia punya skeleton structure untuk bonding pair tu saja. Which is dalam kes ni yang ni lah. Yang ni sahaja. So dia bentuk dia band. Okay, susunan asal trigonal planar. Ada susun ikut trigonal planar, 2 masih lagi atas. 2 elektron masih lagi atas. So yang kiri kanan ni masih lagi dekat belah kiri dengan sebelah kanan sama je. Cumanya dia punya shape dia, nama bentuk dia memberi nama lain. Bukan trigonal planar tapi band. Ataupun nama lain dia kalau awak tengok daripada buku, kita boleh juga panggil sebagai V-shape. Okay, boleh tak? Tadi ni ada 3 bonding pair. Ini dah ada 2 bonding pair, 1 lone pair. Ni 3 bonding pair. Tak ada lone pair. Okay, boleh nampak tak dia punya, macam nak cakap, dia punya flow. First awak kena sebab tu kita kena tentukan dia ada berapa bonding pair, dia ada berapa lone pair. Selepas tu, lepas kita dah tahu dah tu, kita boleh tahu dia punya susunan elektron pair arrangement dia ni
mengikut yang mana asalnya, dia mesti ikut asal. Okay, kalau kes ni, kalau contoh dia ada satu lone pair, dia akan ikut asal, dia akan susun mengikut trigonal planar. Tapi dia bagi bentuk mengikut punya bonding, which is dalam kes ni bentuk V shape. Boleh ke? Boleh ke? Boleh saya teruskan? Boleh. Okay, pergi pula sekiranya awak ada 4 bonding pair. Dalam kes ni ada 4 bonding pair. Bila ada 4 bonding pair, 4 elektron pair tu dia akan susun secara tetrahedral. Ni tetrahedral, tetrahedral bentuk dia macam ni. Okay, so lepas ni kalau aku nak lukis, kita ikut yang elektron pair dia macam mana, cara ni macam ni. Okay, kita nak bagi tahu ini adalah wedges. Ada 2 wedges kat ni, satu wedges yang warna hitam, satu wedges yang bentuk kita panggil wedges jugalah tapi dia bentuk bersilang-silang macam tu. Itu nak menunjukkan yang awak punya hitam ni dekat depan awak. Okay, macam ni tapi ni panjang sikit lah. Okay, tapi dia boleh kurang sama je. Okay, kita lukis yang hitam tu, dia bermaksud dia dekat depan awak. Yang garis putus-putus tu maksudnya dekat belakang awak. So kalau tengok ni, daripada kalau perasan ni dekat kamera tu, okay, yang ni menghadap awak kan. So ni kita akan lukis dia punya bond ni warna yang wedges hitam ni. So dia akan ikut wedges hitam ni. Okay, kalau yang belakang awak ni, kalau boleh tengok kat kamera saya tu kalau kat belakang awak ni, yang bonding yang belakang ni, kita akan lukis dia putus-putus macam tu. Okay, tak apa, nanti kita akan belajar untuk nak lukis molekular geometri macam mana. Okay, tak apa, yang penting nak kena faham juga ni lukisan molekular geometri. Okay, ni kalau untuk 4 bonding pair, so dia akan susun untuk tetrahedral. Sebab dia tak ada lone pair, so nama dia tak ikut tetrahedral lah. Okay, kalau contoh kita dah masuk, bila awak tengok dia punya Lewis structure dia, awak ada 3 bonding pair, 1 lone pair. Okay, dia masih lagi total ada 4. Ni kes untuk 4 elektron pair ya. Okay, tapi dia memberi bonding pair berapa, lone pair berapa lah. So dia masih lagi 4 elektron pair. So bila 4 elektron pair, susunan dia masih lagi tetrahedral. Cumanya bentuk dia, ingat balik, dia yang memberi bentuk, dia ikut bonding. Yang bond tu yang memberi bentuk. Lone pair dia sebab tak ada bond kan, tak ada skeletal tu, dia hilang. Macam kalau contoh tadi, dia memang tak ada atom kat atas ni, kosong, tapi dah ada elektron kat atas ni. Cumanya yang memberi bentuknya, boleh tengok kat kamera saya ataupun saya punya kamera. So inilah sebenarnya bentuk yang untuk 3 bonding pair. Dia 3 bonding pair, kita anggap kat atas ni ada lone pair. Sebab tu bentuk dia jadilah trigonal pyramidal. Kenapa trigonal pyramidal? Sebab bila kita sambungkan, bila awak sambungkan awak punya bonding pair ni, dia akan membentuk piramid, tapi piramid segi 3. So sebab tu nama dia trigonal pyramidal. Kalau tadi tetrahedral, bentuk dia macam ni sebenarnya. Ini bentuk tetrahedral. Boleh tengok pada kamera saya bukan tengok pada skrin, tengok pada kamera saya sebab saya tengah tunjuk molekular geometri ni. Ni bentuk tetrahedral. So sekiranya pula bila awak jumpa, okay, dia ada 2 bonding pair, ada 2 lone pair. Dalam kes ni, dia masih lagi 4 elektron pair, cumanya 2 menjadi bonding, 2 menjadi lone pair. So 2 tak ada dah. 2, tinggal 2 bonding pair je. So tinggallah bentuk dia macam ni. Sebab tu nama dia, kita namakan dia band ataupun angular, ataupun nama lain dia kita boleh guna juga, tadi saya bagi tahu V shape. Boleh? Okay, seterusnya ini pula sekiranya central atom awak ada 5 elektron pair. Di mana 5 elektron pair tu dalam pertama 5 menjadi 5 bonding pair. Tak ada masalah lah. Dia jadi 5 bonding pair. Dia akan susun dalam keadaan kita panggil sebagai trigonal bipyramidal. Jangan rasa macam ya Allah nama dia medium. Okay, kenapa nama dia trigonal? Trigonal maksudnya
triangle bentuk segitiga. Mana datangnya segitiga tu? Awak yang kat bawah ni, dia punya satah yang bawah ni. Bila kita sambungkan, dia membentuk segitiga. Salah pula segitiga aku ya. Okay ni. Macam gitu. Okay, segitiga trigonal situ. Okay, bipyramidal. Bi ni maksudnya dua. Maksudnya ada dua piramid. Macam mana ada dua piramid? Bila kita sambung atas piramid yang pertama, yang kedua, yang bawah ni pula. So dia ni kena kat 3D lah. So apa nampak kat situ? Dia ada dua piramid. Sebab tu nama dia bipyramidal. Trigonal sebab segitiga. Dia punya tapak tu segitiga. Sebab tu nama dia trigonal bipyramidal. Okay. Tu yang bentuk dia macam tu. Molecular geometry pun sebabkan awak tak ada lone pair. So nama dia masih lagi trigonal bipyramidal lah. Okay, pergi pula pada sekiranya awak ada 4 bonding pair, satu menjadi lone pair. Okay, dia akan jadi lone pair ni pada yang plane tu tau. Yang pada kawasan plane tu akan jadi lone pair. So bentuk dia susun masih lagi dalam keadaan bentuk trigonal bipyramidal. 5 elektron pair tu akan susun membentuk trigonal bipyramidal. Cumanya bentuk nama dia akan memberi nama seesaw. Kenapa seesaw? Cuba awak terbalikkan. Cuba awak terbalikkan, jadikan contoh A macam ni. Tak ada. A, awak punya lone pair contoh kat atas. Okay, lepas tu XX. Gitu. Jadi macam jongkit lah sebenarnya. Nama dia seesaw. Tapi bila lukis, nanti bila soalan suruh lukis, kau jangan lukis bentuk seesaw pula. Awak kena lukis seperti ini ataupun yang atas ni lah, lebih tepat. Di mana awak punya lone pair tu pada yang mana-mana 3 yang kat tengah ni, dekat satah ni. Saya tak buat pula molecular geometry nanti lah. Okay, so yang sama juga sekiranya ni 3 bonding pair, 2 lone pair. Okay, nama dia susun mengikut trigonal bipyramidal. Ingat, untuk 5 elektron pair senang cerita dia akan susun mengikut trigonal bipyramidal. Cuma yang beri nama ikut pada dia punya bonding pair. So dalam kes ni bentuk dia T-shape. Kenapa T-shape? Bentuk T lah. Bila kita sambung, bentuk T tu. Terbalik kan, nampaklah bentuk T tu. Tu namanya T-shape. 3 bonding pair, 2 lone pair. Yang terakhir, 2 bonding pair, ada 3 pula lone pair. Masih lagi 5 elektron pair. Susunan ni masih lagi mengikut trigonal bipyramidal. Susunan ni macam ni bentuk dia. Tapi yang memberi nama adalah linear sebab dia tegak je. Dia tegak je. So sebab tu nama dia yang sebenar, molecular geometry dia nama sebenar adalah linear. Okay, so boleh faham dia punya sequence to flow. Kalau tak faham, nak suruh saya terangkan balik boleh ya. Sebab ini sangat-sangat penting. Sebab ingat balik soalan ni berkaitan dengan Lewis structure. Lewis structure pergi kepada benda ni lah, molecular geometry 4.2. So ni yang seterusnya paling last, di mana awak belajar untuk 6 ni, untuk 6 elektron pair. So 6 elektron pair, kalau semua 6 menjadi 6 bonding pair, dia akan susun macam tu lah. 2 atas bawah. Lepas tu lagi 4 tu dia berada pada plane, pada tapak ada 4. So nama dia adalah, susunan dia octahedral. So nama dia bila sekiranya semua orang menjadi bonding pair, nama dia masih lagi octahedral. Okay, so kalau yang seterusnya, kalau ni 5 bonding pair, 1 lone pair, susunannya masih lagi octahedral. Cumanya sekarang ni nama ataupun geometri dia memberi square piramida. Kenapa jadi square piramida? Sekarang ni square pula. Square bentuk segi 4. Piramid bentuk segi 4. Tadi trigonal piramida, piramid bentuk segi 3. Itu je dia punya nama dia sebenarnya. Kalau pasal pula okta. Okta ni sebenarnya 8. Kenapa 8? Apa yang 8-nya? Sebab bila kita sambungkan awak punya molecular geometry ni, awak ada 2 piramid atas bawah, betul?
okta tu terhasil adalah sisi muka dia. Maksudnya ada berapa muka sisi, ada 1, 2, 3, 4 kat belakang tu. Ni kena ingat dalam bentuk 3D. So total dia ada 8 sisi muka untuk awak punya geometri tu. Sebab tu nama dia okta. Sama juga dengan tetrahedral. Kenapa nama dia tetra? Tetra ada 4 sebab bila kita sambungkan dia punya, macam nak cakap lagi senang, dia punya papan, dia punya sisi muka tu, dia punya sisi muka tu ada 4. Tetra maksudnya 4. Kalau okta maksudnya 8. Itulah maksudnya. Kalau nak lagi jelas boleh google lah bentuk oktahedral yang 8 sisi muka tu macam mana. Saya beritahu macam tu je. Okay, ni tadi square piramida sebab bila kita sambung bentuk piramid square sebab dia punya plane tu square. Dapatlah square piramida. Okay, kalau yang ni pula 4 bonding pair, 2 lone pair. Susunan ni masih lagi oktahedral. Kalau perasan sebenarnya masih lagi sama. Cumanya masih lagi susunan asal oktahedral, cumanya dia sekarang memberi nama square planar. Kenapa square planar saja? Sebab plane awak tu berbentuk square. Itu je lah sebenarnya. So apa yang awak kena tahu untuk 4.2 molekular geometry, memang step by step. Awak kena kenal pasti berapa dia punya bonding, berapa dia punya lone pair. Kena tahu dia punya electron pair arrangement, iaitu nama asal dia susunan ikut yang mana. And then kena tahu nama selepas awak dah lukis tu, nama dia square piramida ke, square planar ke, ataupun trigonal bipiramida ke, ataupun T-shape ke, ataupun seesaw ke, ataupun linear ke. Tu memang kena, unfortunately kena hafal lah. Terpastilah. Sebab tu saya bagi banyak molekul untuk awak ulang kaji ataupun untuk awak cuba buat lah. Di mana kalau hari tu saya dah suruh hantar tapi saya tak cakap satu lah, dan dia awak dapat buat lah. Okay, ni jawapan untuk Lewis structure hari tu. So jawapan ni saya dah upload dekat GC bawah 4.1, answer untuk Lewis structure. So apa tindakan awak selepas ini? Sila tandakan awak punya lukisan lah, betul ke tak, sama ke tak dengan saya punya lukisan untuk lukisan Lewis structure. Sila check So tu yang kita kena lukis Lewis structure. Okay, so bila boleh check nanti ada saya letak kat GC dah bawah 4.1 answer untuk tutorial Lewis structure. Okay, so kita nak test, nak try buat molekular geometry ni. So sebab tu tadi saya beritahu step dia yang pertama, awak dah lukis structure. So step dia memang kena lukis Lewis structure. Okay, kita dah lukis Lewis structure dah, awak dah settle dah Lewis structure. So sekarang daripada Lewis structure kita kena keluarkan bonding pair, kena keluarkan lone pair, kena keluarkan kelas dia, and then kena keluarkan dia susun mengikut arrangement yang macam mana. Okay, so kita try satu-satu. Kita ada lukis lah. Kita ada, kalau tengok kita ada 2 bonding pair. Awak ada lone pair. Ni central atom ingat ini untuk central atom. Lupa pula saya nak bagi tahu yang untuk dua benda ni untuk central atom sahaja. So kalau untuk central atom awak, BE tak ada lone pair kan? So kosong. Okay, so kelasnya ingat balik, A untuk central atom. Lepas tu X, sebenarnya tak kisah pun huruf apa-apa. Tapi kalau tengok ada buku dia guna, saya tak pastilah buku guna apa. Tapi secara generalnya kita guna A sebagai central atom, X sebagai terminal atom. Kalau tengok buku rujukan dia guna macam-macam simbol so ikutlah awak nak guna yang macam mana pun. Kalau E sebagai lone pair. Okay, so bila kita keluarkan kelas, kita dah boleh tahu dia punya kelas dalam kes ni A sebagai central atom. So X awak terminal atom ada berapa? Ataupun ada berapa bonding pair? Kita tengok pada bonding pair lagi senang. Okay, ada 2 bonding pair, so jadi AX tu. So untuk AX tu, tengok balik slide tadi, dia punya electron pair arrangement disusun mengikut linear. Okay, so bila nak lukis
So sebabkan linear tegak je kan, dia tak adalah ke depan awak ataupun ke belakang awak, so tak ada masalah lah kat situ. So bila kita lukis B, lepas tu tegak je lah CL dengan CL settle. So bila kita nama dia mengikut je lah, memang tegak je, nama dia linear saja. Okay, untuk molekular geometri, awak punya yang lone pair pada terminal atom tak payah lukis. Tu beza Lewis structure dengan molekular geometri. Kalau untuk Lewis structure, kita kena dapatkan yang lone pair pada terminal atom lah, sebab kita nak octetkan tadi kan. Kalau untuk molekular geometri, tak payah lukis je tanpa ada lone pair pada terminal atom tu. Tapi lone pair untuk center kena lukis. Tu nanti saya bagi contoh lain lah. Okay, kalau untuk yang BF3 sama jugalah, sila senaraikan. Bonding pair dia ada 3, dia tak ada lone pair. So kelas awak akan jadi AX3. So dia akan susun, tengok balik slide tu akan jadi trigonal planar. Nama pun kena eja betul-betul So kalau contoh kalau keluar dalam exam, awak salah eja sebab dia kenapa, dia bersalah juga sebab kenapa dia kata nama khas. So kata nama khas kena betul lah, macam orang nak eja nama awak, salah eja, awak marah. Sama jugalah kalau salah eja untuk molekular geometri ni pun salah lah juga, tak dapat markah. So kalau tengok balik lukisan untuk trigonal bipiramidal, dia kena lukis. Okay, lagi bagus tadi saya lupa nak tuliskan sekali. Lukislah sekali dia punya bond angle 180 degree. Okay, dalam kes ni untuk trigonal planar dia mesti 120 degree. Supaya awak still terus ingat sekali lah dia punya bond angle, tak adalah lupa. So nama dia masih lagi mengikut electron pair arrangement trigonal planar. Okay, so settle untuk yang ni. Sebagai contoh pula, sekiranya kita nak lukis depan belakang tu tadi tu. Okay, kita ambil contoh yang PCL5. Okay, contoh PCL5. Benda sama, bonding pair ada berapa? Ada 5. Ada lone pair central atom? Tak ada. So kelas awak jadilah, kelas akan jadi AX5. Okay, so electron pair arrangement kalau tengok slide, dia nama asal dia akan jadi trigonal bipiramidal. Okay, so nak lukis macam mana? Nak lukis je. Okay, nak lukis dia P kat tengah-tengah. Lepas tu tegak atas dengan bawah dulu, CL. Okay, lepas tu 3 lagi terminal atom tu dia berada pada plane lah. Okay, satu plane tegak, tak ada masalah. Okay, lagi 2 tu yang saya kata tadi, seorang belakang, seorang depan. Saya tak tunjuk pula yang tu. So di mana kita lukis sebagai wedges. Kalau boleh jangan kangkang sangat lah. Jangan kangkang sangat. Jangan gini pula. Pastikan elok-elok bila lukis. And then satu lagi adalah wedges. So CL. So macam tu. Maksudnya yang garis putus-putus tu menunjukkan dia belakang awak. Dia di belakang. Yang hitam tu maksudnya di depan awak. So lepas ni practice make perfect. Silalah lukis dengan cara yang betul. Macam mana nak lukis tu. Okay, so dia punya bentuk masih lagi mengikut awak punya electron pair arrangement. Masih lagi trigonal bipiramidal. Boleh cuba untuk lukis. Saya bagilah untuk juga tetrahedra. Sebab tetrahedra pun kita tak buat lagi. Kini bonding pair dia 4, electron pair, lone pair tak ada. So kelas akan menjadi EX4. Nama dia tetrahedral. So ingat kena nama kena betul bila eja. So bila tengok lukisan tetrahedral C, F. Okay, lukisan tetrahedral tadi. Mana tetrahedral saya tadi? Tak ada. Okay, kalau tengok kat kamera saya, tengok saya. So betul tetrahedral macam ni.
Ada satu kat depan awak, satu kat depan awak, satu kat belakang, satu yang macam biasa lah. Okay, so lukisan awak, satu yang macam biasa, maksudnya tegak sahaja. Satu kat depan awak, satu di belakang. Begitu. So nama dia tetrahedral. Sambil tu buatlah dia punya bonding angle. Bonding angle pula. Bond angle ni 109.5. Kalau yang trigonal planar ada dua Satu yang pada plane ni 120. Tapi yang untuk yang tegak ni dengan dan plane ni 90 degree Celsius. So ada dua untuk trigonal bipiramidal. Okay, pergi yang terakhir untuk awak punya SF6 contoh, sebagai contoh. Masih lagi 6, lone pair kosong, kelas akan menjadi AX6. Kalau tengok daripada slide nota tu nanti aku perasan dia akan susun menjadi octahedral. So bila lukis S awak kat tengah-tengah, seorang atas, seorang bawah. Okay, kalau perasan tadi dia terkangkang, maksudnya dia kiri dengan kanan. So ada dua kat depan, dua kat belakang. So ada dua kat depan awak. Lepas tu ada yang dua dekat belakang. Okay, yang garis putus-putus ni kan bukannya sama saiz Saya buat macam sama saiz. Dia macam makin membesar. Macam tu. Lepas tu bila lukis pula, saya tak nak yang bila lukisan awak, contoh untuk lagi-lagi octahedral ni, sebab kadang-kadang awak tak menampakkan dia dalam keadaan plane. Tak nak lukis yang macam ni. Kiranya dia tidak menunjukkan dia plane macam ni. Macam nak cakap, awak tak boleh kangkangkan dia sampai ke bawah. Maksudnya F yang ni, dua ni kena pada, sebab dia atas plane, dia plane ni. Dia macam tu sebenarnya. So awak tak boleh lukis dia ke bawah ataupun ke atas sangat bila F awak tu. Sebab ni kalau awak lukis macam ni, dia tidak menunjukkan plane tu. Kedudukan 3D tu, keadaan 3D tersebut. So harapnya awak boleh faham daripada saya cakap ni. Harapnya. Okay, boleh cuba untuk lukis SBF5, XEF4. Okay, kalau untuk yang ada lone pair, okay, saya bagi contoh, 1-2 contoh je supaya awak boleh nampak dia punya gambaran macam mana. Okay, contoh yang untuk NH saya buat. So bonding pair dia sama je. Kita kena bagi tahu dia berapa bonding pair, bagi tahu dia berapa lone pair. So dalam kes ni ada 3 bonding pair sebab ada 3. And then lone pair awak ada 1. So kelas awak akan jadi AX3E, betul? Okay, tapi dia akan susun, dia kata dia susun mengikut electron pair arrangement dia berapa. Kalau tengok balik kiraan dia ada 4 electron pair. So kalau ingat balik, bila 4 electron pair, dia akan susun asal dia sebagai tetrahedral. Cumanya bila kita lukis, so dia lukisan dia susunan ni macam tetrahedral lah, di mana masih lagi ada lone pair. So satu kat bawah, satu kat depan, satu lagi macam di belakang awak, H awak tu. Dia macam tetrahedral. Cuma yang atas ni dah menjadi lone pair. Lepas tu ingat balik saya kata tadi, awak ada kepala sotong. Kita nak menunjukkan dia ada repulsion. So memang kena lukis macam tu. Jadilah molekular geometri untuk NH3. Dia susun ikut tetrahedral. Tapi nama dia sekarang bukan tetrahedral. Nama dia sekarang adalah trigonal piramidal pula. Okay, boleh tak? Boleh ke? Okay, kalau yang jenis ion, bila awak lukis dia punya molekular geometri, contoh nanti awak lukiskan XEF5, tak payah square bracket dah. Square bracket hanya untuk Lewis structure. Bila molekular geometri, kita boleh abaikan dia punya square bracket tu. So tu tak ada apa-apa.
Okay, saya bagi contoh lain pula untuk yang ada lone pair. Okay, lone pair untuk XEF3 contohnya. Buat sama, ada bonding pair ada berapa? Ada 3. Lone pair ada berapa? Ada 2. So kelas awak akan dapat EX3 E2. Bila kita combinekan, rupanya awak ada 5 elektron pair. Total dia ada 5 elektron pair. So 5 elektron pair ni dia akan susun mengikut susunan trigonal bipyramidal. Okay, susunan ni macam trigonal bipyramidal tadi. So di mana XE tengah-tengah, so atas F, bawah F. Okay, satu tu F awak. Okay, sudah 3 dah, cukup dah 3 bonding pair tu kat situ. Okay, so ada 2 lone pair. So kita buatlah lone pair kepala sotong. Ada 2 kepala sotong. Memang kena lukis kepala sotong tu kita nak tunjukkan dia sebagai repulsion of lone pair. So inilah bentuk untuk XEF3. Seperti saya kata tadi, molecular geometry. Kalau nak lukis dia punya charge dalam square bracket pun boleh, tak nak lukis pun tak apa sebenarnya. Sebab molecular geometry kita nak tunjuk, kita nak nampak kedudukan molecular geometry tadi saja sebenarnya. So kalau lepas ni awak terlupa nak lukis dia punya square bracket untuk molecular geometry, tak ada masalah. Tapi Lewis structure ni wajib. Okay, so nama dia tidak lagi lah trigonal bipyramidal. Nama dia dah bagi T-shape. Okay, so boleh, ada apa nak tanya? So saya tinggalkan awak beberapa molekul untuk awak cuba lukis, ataupun lukis daripada awal, try juga daripada awal untuk cubaan untuk melukis. But practice make perfect. Sebab benda ni awak kena, memang lepas tu dia punya molekul geometri kena hafal lah juga, nama-nama tu penting. Sebab nanti awak akan masuk 4.3 kita guna molekul geometri yang sama lah. So kalau awak tak dapat nak catch up ataupun tak dapat nak kena pasti, susah sikit. So better sekarang cuba buat juga molekular geometri ni dengan sendiri. Cuba. Okay. Ada apa nak tanya? So sampai situ saja untuk tutorial kita hari ni. Ada apa nak tanya?